Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa rasulina wa uswatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua? Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair, kan? InsyaAllah didoakan anda semua berada dalam keadaan sihat, sejahtera. Dan Alhamdulillah kembali bersua hari ini. Saya Da'i Hadari. Kita bersua dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Untuk hari ini, hari Selasa 22 Ogos 2023, dan anda menyaksikan secara langsung Tanyalah Ustaz ini dengan topik hari ini yang sangat istimewa, menyingkap jenis sujud. Dan anda juga boleh tonton siaran hari ini secara HD ataupun high definition di www.tonton.com.my. Baiklah, para penonton sekalian, hari ini insya-Allah untuk kita dapat ilmu ataupun kita dapat perincian berkaitan dengan menyingkap jenis sujud hari ini, kita semua sangat bertuah kerana kita bersama dengannya berbahagia Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar kita Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengar cerita gelaran Ustaz HD Ustaz. Kenapa Ustaz HD tu? Sebab daripada singkatan Hadi. Kalau H dengan dia Hadi juga. Masya Allah. Baiklah, itu dia Ustaz HD kita. Baik, insyaAllah banyak yang kita akan kongsikan Ustaz ya. Termasuklah topik kita hari ini, kita nak fokuskan kepada menyingkap jenis sujud. Apakah jenis sujud dan bagaimana beza antara jenis sujud tersebut. Jadi anda kena tonton sehinggalah ke habis rancangan nanti insyaAllah. Cumanya kalau ada soalan nak diajukan, kami amat alu-alukan, terutamanya anda boleh sahaja tinggalkan soalan anda di ruangan komen di Facebook rasmi kami Tanyalah Ustaz TV3. Baiklah, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim Ustaz, menyingkap jenis sujud. Sebagai permulaan diskusi kita, apakah sebenarnya gambaran awal perbincangan kita? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah kerana nikmat yang Allah berikan. Maka sekiranya kita mensyukuri nikmat tu, la azidannakum, Allah akan tambah. Tetapi kalau kamu kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah sangat-sangat pedih. Terima kasih pada Da'i Hadari, pada semua kru dalam program Tanyalah Ustaz. Semoga Allah merahmati, meredai, dan semua para penonton setia dalam program Tanyalah Ustaz. Semoga kita dapat sesuatu yang bermanfaat dalam program ini, insya-Allah. Insya-Allah. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, bila kita sebut mengenai tentang mukaddimah perkara yang kita nak sentuh mengenai sujud, sebenarnya kita tidak akan sujud tunduk ataupun merebahkan kepala kita ke tanah, melainkan kita tahu kita akan sujud dan tunduk kepada Yang Maha Esa. Betul. Sebab muka manusia ni adalah seperti mana kata para alim ulama, sangat mulia. Sebab di situlah komponen-komponen terpenting manusia ni. Mata, telinga, mulut, hidung. Maknanya ini adalah komponen yang terpenting. Banyak deria yang kita perolehi daripada muka saja. Jadi apabila kita sujud, maknanya kita punya kemuliaan itu kita rebahkan hanya yang kepada Maha Esa. Sebab apa? Sebab dialah yang menciptakan kita. Betul. Kita kena ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala pernah perintahkan kepada para malaikat untuk sujud ke Adam. Betul. Maknanya untuk seperti mana yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah, fafasajadu illa iblis. Sujudnya mereka kepada Adam AS atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan iblis. Maka iblis apabila dia mengabaikan untuk sujud, untuk mengikut perintah Allah, itu maknanya mengikut perintah Allah, maka pada ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala memurkai. Jadi kita hari ini sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ada yang kata, Ustaz, maknanya kita sujud kepada Adam, malaikat sujud kepada Adam, adakah sujud seperti mana kepada Allah? Maka jawapannya tidak. Ulama kata tidaklah sujud seperti mana kita sujud kepada Allah. Cumanya itu perintah Allah. Menandakan sujud ini, kata para alim ulama dalam tafsir, iaitu bagaimana mengiktiraf Nabi Adam AS sebagai khalifah ketika itu, yang mana Allah nak menjadikan Nabi Adam
manusia ni sebagai khalifah di atas muka bumi. Jadi sebab itu kita hari ini bila kita sebut tentang sujud, betapa besarnya dan betapa dekatnya kita dengan Allah ketika mana kita dalam keadaan sujud. Allahu Akbar. Jadi ada yang menyatakan Allah paling dekat ketika kita sujud. Adakah ia benar? Memang benarlah Ustaz ya? Dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim di dalam sahihnya, kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksiru doa. Sebab tu kita ni, kata Nabi SAW, yang paling hampir antara hamba dengan Tuhannya, yang paling hampir, tidak ada yang paling hampir melainkan dalam ketika seseorang itu sujud. Maka kata Nabi apa? Bila kamu dah hampir, kamu dah dekat dengan Allah, fa'aksiru doa, perbanyakkan doa. Sebab kita hari ini mungkin kita terlepas pandang, ada orang yang ketika mana sujud terakhir dia doa. Sebenarnya silap kata ulama. Ketika mana kita meletakkan dahi kita ke atas tanah, kita sujud kepada Allah, dalam keadaan kita solat, dalam keadaan-keadaan yang tertentu kita sujud kepada Allah, maka pada ketika itu dalam semua sujud kita, sama ada rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, sujud yang pertama pada rakaat pertama, tak penting bagi kita nak, orang kata bukanlah satu persoalan untuk kita sujud hanya sujud yang terakhir. Tetapi setiap kali kita sujud, kita kena doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu paling hampir. Betul. Contoh, kalau kita hari ni dalam kerja lah, dekat tempat kerja, kita jumpa bos besar ni. Ya. Jadi waktu tu lah kita nak minta, mungkin kita nak panjangkan, ada permintaan ataupun ada cadangan, nak minta sign, nak minta tanda tangan. Waktu tu kalau kita jumpa, sebab ketika itu dia ada. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala, memanglah Allah bersama dengan kita. Betul. Tetapi kata para ulama, yang paling hampir dan paling dekat seperti mana dalam hadis tadi, ketika mana seseorang itu sedang dalam keadaan sujud, fa'aksiru doa, kata Nabi, perbanyakkanlah doa. Sebab kita ni dai hadari dan sahabat-sahabat penonton, manusia ni dia bertaut kepada Allah. Betul. Sebab tu kita baca surah Al-Ikhlas, perkataan Allahus Samad, maknanya sandaran kita kepada Allah. Sekiranya kita hari ini sandar dekat dinding akan runtuh. Betul. Kita hari ini bersandar dekat pokok akan tumbang. Kita bersandar kepada manusia akan mati. Betul. Tetapi kalau kita bersandar kepada Allah, Allah hayyul la yamut, Allah tidak akan mati dan Allah akan hidup, dan Allah segala-galanya, yang Maha Esa, Maha Agung. Jadi ketika sujud itu, mintalah apa sahaja yang kita nak minta, kerana Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya. Allahu Akbar. Bahkan Allah Maha mendengar dan Allah memakbulkan doa kita, Ustaz. Baik, Doktor, hari ini kita kongsikan berkaitan dengan menyingkap jenis sujud. Kita nak tahu juga, mungkin ada segelintir daripada kita ni nak tahu, mungkin di peringkat awal ni, hikmah ataupun kebaikan sujud tu kepada kita. Dari sudut ketenangan, kan orang kata nak healing, zaman sekarang orang sebut healing tu. Adakah sujud ni adalah waktu terbaik untuk kita? Silakan, Doktor. Dalam Al-Quranul Karim, kita kena ingat bahawa ada di dalam jiwa manusia ni seketul daging, kata Nabi. Kalau baik daging itu, maka baiklah keseluruhan jasad. Kalau buruk daging itu, maka buruklah keseluruhan jasad. Betul. Ala wahya qalb, dia adalah hati. Hati yang tidak tunduk kepada Allah, hati yang tidak pernah rebahkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, hati ini sakit. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam surah Al-Baqarah di awal-awal, fi qulubihim marad, dalam hati mereka ni ada penyakit. Fazadahumullahu marada, maka aku akan tambah penyakit itu. Ini ayat ini diturunkan kepada golongan munafik, yang mana hatinya tidak pernah redha, hatinya tidak menerima Islam, sedangkan dia kata dia Islam. Dia kata dia beriman, sedangkan hatinya tidak sama sekali tunduk dan patuh atas perintah Allah dan Rasul. Zahirnya nampak. Solat dengan kita, puasa dengan kita, bercakap pun macam kita. Tetapi hatinya tidak menerima tentang apa yang Allah perintahkan dan apa yang disuruh oleh baginda Rasulullah. Baik. Untuk nak menundukkan ego, untuk nak menundukkan sifat-sifat itu, maka dia ada caranya. Caranya adalah dengan kita memperbanyakkan sujud. Okey. Sebab tu Nabi SAW, ketika mana Nabi nak rasa tenang, Nabi sebut kepada Bilal, arihna biha ya Bilal, dalam musnad Imam Ahmad, tenangkan kami wahai Bilal dengan laungan azan. Berjumpa dengan Allah, itu healing.
healing ni tak salah. Sebenarnya hati kita ada sakit. Cuma cara bagaimana kita nak guide hati kita supaya masalah yang ada, jiwa yang kacau, jiwa yang disakiti, orang kata sayalah yang paling disakiti, sayalah yang paling dizalimi, semua dia lah, paling dia lah. Jadi ialah awak dah terpaling tu semua. Jadi macam mana awak nak selesaikan masalah dengan awak nak merubah hati kamu? Sebab yang sakit tu hati. Hati yang sakit, dia tidak akan jumpa, contoh dia pergi ke luar negara, ataupun pergi pantai, dia Alhamdulillah, dia akan rasa tenang seketika. Tapi sekejap. Bila dia balik, dia akan rasa tak tenang. Tapi bila kamu nak pergi pantai, boleh. Kamu tengok kebesaran Allah. Kamu lihat bagaimana indahnya ciptaan Allah. Kamu lihat bagaimana hebatnya Allah. Boleh menciptakan segala. Takkanlah masalah kamu Allah tak boleh selesaikan. Itu cara dia. Betul. Jadi, Nabi SAW mengubati dengan melakukan ibadah solat. Sebab tu ketika mana Amul Huzn, tahun kesedihan, walaupun ulama khilaf, tetapi tahun kesedihan ni bagaimana Allah mengubati baginda Rasulullah? Diperjalankan. Allah angkat, Allah bagi solat. Betul. Dan dalam solat tu ada sujud. Itu daripada agamanya. Tapi dalam teori sainsnya, kalau boleh buka dalam fakta kajian orang-orang yang telah membuat kajian, khususnya barat, dia mengkaji bahawa ketika mana dalam sujud, darah ni akan pergi ke otak. Dia akan mengalir dengan secukupnya. Maka akan menyebabkan kesihatan tu lebih lagi. Dan begitu juga dengan jantung kita, hati kita. Sebab dalam keadaan kita sujud ini, sebaik-baik posisi adalah dalam keadaan kita sujud. Sehingga kan ulama' kata, para alim ulama' bila dia nak menghafal ni dalam kitab-kitab fiqh, bagaimana cara dia nak menghafal, kadang-kadang ialah sujud dah lakukan banyak, dia akan mengangkat kakinya ke tembok untuk dijatuhkan darah tu ke otak. Sebab otak memerlukan darah, oksigen yang cukup. Betul. Jadi mereka akan letakkan kaki di dinding ni supaya apa? Supaya senang penghafalan, supaya senang dia punya kesihatan dan sebagainya. Ini disebutkan dalam kitab-kitab. Jadi kata para alim ulama, dalam kajian sains sendiri pun sujud merupakan satu perbuatan yang cukup baik. Allahu Akbar. Sebab tu bila kita sebut seperti mana yang disebutkan tentang kerehatan, maka bertepatanlah sujud merupakan pengiktirafan kita selaku hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita mendekatkan diri kita kepada Allah daripada segi kesihatannya kita dapat, daripada segi ibadahnya pun kita dapat. Maka rupa-rupanya kita kena kenal, rupanya ada banyak sujud yang perlu kita lakukan dan kita ketahui. Bukan yang kita tahu dalam solat sahaja, di luar solat tu pun banyak juga. Doktor, ya. Okey, baik. Satu soalan daripada Ruby di Facebook ni, katanya, apakah jenis-jenis sujud ni bermula dari zaman baginda Nabi SAW, Rasulullah SAW, dan bilakah waktu sesuai yang kita boleh lakukan sujud-sujud ini, Doktor? Baik, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sujud ni sebenarnya bukan daripada zaman baginda Rasulullah saja. Bahkan dia daripada awal lagi. Para malaikat juga sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Sebab itu para malaikat ini kan saya sebutkan seperti mana dalam surah Al-Baqarah Allah perintahkan ketika itu untuk sujud kepada Adam alaihissalam, membesarkan Adam, perkataan digunakan perkataan sujud, dan para malaikat ni juga sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan iblis ni dia sebenarnya dia bukan tak mengiktiraf Allah. Dia mengiktiraf, dan sebab itu tak pernah sama sekali iblis mengaku dirinya Tuhan. Tak pernah. Iblis tak pernah dia kata dia Tuhan, sebab dia mengenal Allah. Dia pun mengiktiraf Allah. Iblis. Cuma iblis dia langgar perintah Allah supaya tidak sujud kepada Adam. Sebab apa? Sebab ego. Sombong. Sebab dia rasa, kenapa aku nak sujud kepada Adam? Adam ni dalam bahasa kita lembek lah. Dijadikan daripada tanah, barang tanah dia kata ni tanah ni tak ada apa. Api katanya. Aku api, power. Dia kata terror lah, api ni terror. Api mana nak boleh tunduk dengan tanah? Ego. Sebab itulah orang yang sombong, kata para alim ulama, dia akan binasa. Seperti mana binasanya iblis ketika mana sombongnya dengan perintah Allah. Allahu Akbar. Jadi sebab tu
bila sujud ini seperti mana yang ditanya oleh saudara Ruby kita, maka sujud memang dah telah disebutkan oleh para alim, para anbiya juga sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah manusia terakhir akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membesarkan Allah. Cuma bila kita sebut tentang jenis-jenis ataupun kesesuaian untuk dilakukan sujud, maka kita kena kenal sujud-sujud ini. Dan insya-Allah sekejap lagi kita akan tunjukkan praktikal. Kerana setiap sujud itu ada perbahasannya. Baik, secara ringkasnya, sujud ni ada 4 jenis. Ada 4 jenis. Yang pertama, kita tahu sujud dalam solat yang biasa kita buat kalau solat subuh. Cuba kira berapa kali kita sujud. Kira lah. Satu rakaat 2 kali sujud. Betul. Maknanya 2 rakaat 4 kali kita sujud. Okay, itu solat subuh. Tadi kita dah buat. Kita dah solat. Kalau pula tiba-tiba doa kunut kita terlupa. Sedangkan dia termasuk dalam sunat abad. Maka bila kita tak buat, salah satu daripada sunat abad disunatkan dalam mazhab Syafi'i. Maksudnya disunatkan, kalau buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Disunatkan untuk kita sujud sahwi. Sujud lagi. Jadi kategori yang kedua, sujud sahwi. Kemudian pula, contohlah, kita solat waktu subuh juga. Ni waktu subuh banyak sujud ni. Hari Jumaat pagi. Imam baca ayat tilawah. Sujud tilawah. Betul. Sampai dekat tu, imam dia sujud lagi. Sujud sajadah. Dia sujud, disebut sujud tilawah. Sujud sajadah ataupun sujud tilawah, sama saja. Sujud lagi. Itu yang ketiga. Kemudian lepas habis solat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia pun zikir, datang kawannya. Dia kata, ni nak bagi tahu permohonan hang ni, dia kata dah diluluskan. Contohlah. Ada lagi sujud. Namanya sujud syukur. Jadi sujud ni ada 4 jenis. Jelas kan? Ada 4 jenis. Sujud dalam solat, sujud sahu ketika lupa, sujud tilawah dan sujud syukur. Baik, itu dia. Dan insya-Allah perincian dan juga kita akan buat amali nanti. Jadi kepada anda semua, kena tengok, kena tonton sehingga habis, sebab kita akan tunjukkan secara praktikal keempat-empat jenis sujud tadi ya. Insya-Allah Doktor ya, insya-Allah. Baiklah, terus bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan masih lagi kita sembang-sembang dapatkan ilmu berkaitan dengan menyingkap jenis sujud bersama dengan Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi. Baiklah, Doktor, kalau kita tengok dekat sini ya, Doktor dah ada sedia tulis macam-macam dah ni. Jenis-jenis sujud mungkin Doktor boleh teruskan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada dai, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah. Hari ini Alhamdulillah kita syukur Allah berikan kesempatan untuk kita menonton. Sebab setiap ni ada ilmu. Betul. Dan ada perbahasan ulama yang terperinci. Kalau tidak, boleh batal solat kita. Boleh batal. Saya bagi satu, orang kata satu persoalan lah supaya kita fikir. Contoh, sujud tilawah. Imam sujud. Kemudian kita ni tak sujud. Kita belum lagi sujud. Bila kita nak sujud, tiba-tiba imam bangun. Perlu tak kita sujud? Ini persoalan ni yang saya akan sentuh sekejap lagi. Baik. Maka jawapannya akan jadi batal sekira kita ni sujud. Ketika mana imam dah bangun. Sebab tu penting. Sebab tu sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, kongsi dan share ni penting ni. Kan? Supaya kita tahu tentang jenis-jenis sujud. Okay. Kita nak tahu dulu satu-satu ni supaya kita faham dan kita tahu apa yang disebutkan oleh para alim ulama. Baik. Dalam mazhab Syafi'i sendiri, jenis-jenis sujud ni yang pertama disebut sujud dalam solat. Ini merupakan sujud yang wajib. Wajib. Tiba-tiba kita kata, Ustaz, saya tak nak sujud, saya nak skip. Memang batal solat kita. Memang tak sah. Sebab dia termasuk dalam rukun. Betul. Sujud yang dilakukan dalam solat dan menjadi rukun solat. Bacaan dia seperti mana yang kita dah hafal. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Jadi, Ustaz,
panjang sangatlah Ustaz, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kadang tergeliat lidah ni. Dia nak sebut. Jadi boleh tak saya nak sebut subhanallah saja? Maka kata ulama tidak jadi masalah. Boleh. Sebab bacaan ni tidak jadi masalah. Ataupun dia tertukar. Perbahasan tertukar. Kadang-kadang dia rukuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdi dengan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tertukar. Jangan kata tuan-tuan, saya pun kadang-kadang tertukar juga. Jadi kalau tertukar tu, contoh kalau tertukar, adakah memberi kesan kepada solat? Maka jawapannya tidak. Kata ulama tidak jadi masalah. Okey. Tetapi yang warid daripada Nabi SAW ketika mana sujud, inilah zikirnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Baik, yang kedua disebutkan sebagai sujud sahwi. Ini yang pertama tadi. Ya. Yang kedua disebut sebagai sujud sahwi. Sahwi ni bukan sawi bukan. Ni sahwi ni adalah sujud kerana lupa. Baik. Apa dia punya pentakrifan? Sujud yang dilakukan disebabkan kekurangan. Disebabkan mungkin terlupa sunat abaat tadi, kurang tak angkat tangan waktu ketika doa kunut. Maka ataupun kecacatan. Ustaz, 3 ke 4 dia semayang rakaat dia terkeliru kan, duk banyak fikir 3 ke 4 banyak sangat masalah. Jadi ambil 3 dan akhirnya sebelum nak bagi salam maka sujud sahwi. Sebelum nak bagi salam, kejap lagi praktikal. Kita akan sujud sahwi ketika mana dalam solat disebabkan terlupa. Maknanya sujud sahwi ni dalam solat. Kalau waktu kerja terlupa buat kerja, jangan sujud sahwi. Bos bagi satu benda, Allah bos saya lupa, kejap saya sujud sahwi. Tak, yang ni dalam solat. Jadi sujud sahwi ni dalam solat saja. Apa bacaan dia? Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Ni bacaan dia. Baik. Okay, jelas. Yang ketiga dinamakan sujud tilawah. Ataupun yang seperti mana yang disebutkan oleh Da'i Adhari tadi, sujud sajdah. Sujud sajdah. Sujud tilawah ni adalah sujud yang dilakukan apabila seseorang tengah membaca Al-Quran ataupun mendengar orang baca. Ayat-ayat sajdah. Kalau dekat Quran tu dia ada gambar kubah. Maka dalam mazhab Syafi'i, ulama berbeza pandangan. Dalam mazhab Syafi'i ada 14 tempat. Baik. Di dalam Al-Quran untuk dilakukan sujud sajdah. Okay, dengar betul-betul dengan Ustaz ni, sujud sajdah atau sujud tilawah. Kecuali surah As-Sad. Baik. Kata para alim ulama, dalam mazhab Syafi'i, ulama khilaf. Sekiranya seseorang membaca surah As-Sad dan dalam tu ada sujud sajdah, dia sujud ketika mana dalam solat, maka batal solatnya. Batal solat. Sebab sujud itu bukan sujud tilawah, tetapi itu merupakan sujud syukur. Cerita tentang Nabi Daud AS. Maka kata ulama, 14 tempat sahaja yang boleh dilakukan sujud tilawah, kecuali surah Sad. Surah Sad ni, siapa-siapa yang baca, tiba-tiba dia pergi sujud ketika itu, maka batal solat dia dalam mazhab Syafi'i. Baik. Mazhab lain dia khilaf, dia kata macam mazhab Abu Hanifah, dia kata tak, itu pun sujud tilawah juga. Dalam mazhab Syafi'i maka batal sebab itu merupakan sujud syukur. Baik. Okey, jelas. Kemudian kita sebut lagi sujud tilawah. Bacaan dia bila kita sebut tentang sajdah yang ada gaban kubah tu, maka kita akan baca dalam riwayat, dalam hadis dia ada tambah sikit. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin, ataupun tabarakallahu ahsanul khaliqin boleh juga. Ustaz, yang depan tu sama saja, sama ada kita nak baca ataupun kita baca terus sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin, cukup. Ataupun kita tambah sedikit lagi, Allahumma laka sajadtu, ya Allah kepada engkau aku sujud, wa bika amantu, kepada engkau yang aku beriman, wa laka aslamtu, kepada engkau aku menyerahkan. Lepas tu kita bacaan dengan bacaan sujud tilawah. Okey, ni bacaan sujud tilawah.
Kemudian yang ketiga yang disebut sebagai Sujud syukur. sujud syukur. Baik, sujud syukur ini sujud yang dilakukan ketika seseorang mendapat nikmat. Dapat nikmat-nikmat yang besar. Ya. Memang kita banyak nikmat. Jadi, kalau nikmat-nikmat yang besar, kata para alim ulama berdasarkan hadis Nabi, ketika mana Nabi mendapat nikmat, Nabi akan sujud syukur. Bacaannya sama seperti bacaan sujud dalam solat. Yang inilah. Yang ini. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ataupun subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar pun boleh juga, tidak jadi masalah. Paling pendek subhanallah. Kan? Kerana kita sujud kerana membesarkan, kerana Allah telah memberikan kepada kita nikmat. Baik. Maka satu wajib, tiga sunnah. Baik. Maknanya sujud sahwi. Kalau seseorang itu tidak melakukannya pun, tidak jadi masalah. Sebab dia sunnah. Contoh, orang tertinggal doa kunut. Doa kunut merupakan sunat ab'ad. Kan kita dah bicara dah hari tu sunat ab'ad. Maka sekiranya dia sujud, dah lepas dah dia tak doa kunut, dia terus sujud. Kemudian dia duduk di antara dua sujud, kemudian dia sujud. Sebelum dia nak bagi salam, sepatutnya dia sujud sahwi. Sepatutnya. Sekejap lagi kita akan tunjuk. Tetapi dia kata sama ada dia buat ataupun tidak. Sama ada kadang-kadang dia terlupa nak sujud sahwi. Ataupun tak naklah sujud sahwi, terus bagi salam. Solatnya tetap sah. Sebab sujud sahwi ni sunat sahaja. Sunat sahaja. Baik. Nabi buat. Kalau kita tak buat, tidak jadi masalah, tak membatalkan solat kita. Jelas. Okay. Sujud tilawah pun sunnah. Imam baca, contohnya pada hari Jumaat. Kan hari Jumaat surah As-Sajdah. Tiba-tiba imam tak sujud, maka kita jangan sujud. Jangan pandai-pandai. Ikut imam. Jangan pandai-pandai sujud. Sekiranya imam tak sujud, kita imam ni tak boleh pakai ni, kita pun sujud. Walaupun kita hafal surah Sajadah. Walaupun kita hafiz lah. Kan? Kita sujud, imam tak sujud. Batal solat kita. Nampak? Baik. Batal solat kita. Ataupun imam sujud, kita tak nak sujud, biarkan dia seorang sujud. Padan muka dia kan. Kita action tak nak. Batal solat kita juga. Sebab menyalahi bercanggah yang ketara dengan imam. Ataupun, nanti kita tunjuk praktikal. Ataupun, imam sujud, kita nak sujud ni. Cuma kita ni ialah subuh. Duduk. Kan, imam sujud. Kita pun buka mata, imam sujud dah. Kita nak sujud, imam bangun. Ketika itu, jangan teruskan sujud. Ni dalam mazhab Syafi'i. Jangan teruskan sujud, bangun terus. Tak perlu ikut. Tak perlu ikut. Sebab dah terlewat. Masa dah habis, dia kata. Jadi, terus bangun. Kalau sujud juga ketika imam bangun, batal solat kita. Baik. Jelas. Kemudian, lagi. Ni perkara sujud tilawah ni dia panjang sikit. Lagi. Kalau imam dia dalam solat yang tu, tadi solat subuh, ataupun maghrib, ataupun isyak. Tapi sekiranya solat zuhur, imam baca surah Sajadah. Contohlah dia baca. Kemudian tiba-tiba dia sujud. Kita ni sujud apa ni? Kita ikut. Kita ikut imam. Dan kita anggap kalau tak ada rukuk tu sujud tilawah. Kalau tidak ada rukuk, sujud tilawah. Maka kita ikut. Tapi kalau kita pula yang baca dalam solat zuhur, kita baca surah ni kan, imam dah baca Fatihah, ialah tak dengar. Kita pun baca surah Sajadah, kan, surah Sajadah. Sampai situ imam dia tak ni, tiba-tiba kita yang baca ni, kita nak sujud. Imam baca tabat yada je. Imam baca qul huwallahu tabat yada je. Kita pandai-pandai baca, kita nak sujud, maka batal solat kita juga. Tak boleh. Dan kata ulama dalam mazhab Syafi'i, sedikit lagi, mazhab Syafi'i kata sekiranya di luar daripada hari Jumaat, Jumaat pagi sunat baca surah As-Sajdah. Sekiranya kita hari lain, waktu lain, imam kata tak apa, hari ni saya rasa nak sujud sajadah lah, sujud tilawah, saya rasa saya nak baca, maka dalam mazhab Syafi'i tak dibenarkan. Tak dalam mazhab Syafi'i nak sujud, nak kerana solat ni nak sujud tilawah, tak boleh. Tak boleh. Dia tak boleh. Tapi kalau kita baca, macam contohnya kalau kita baca, tiba-tiba sampai ke ayat itu, baik, bukan daripada niat awal-awal, maka tidak jadi masalah. Ada beza tu. Ni contoh saya nak sembahyang tadi. Ni kita sujud tilawah kejap lagi. Hari ni bukan hari Jumaat. Contohnya hari Selasa. Kita sembahyang subuh sujud tilawah. Nak sujud tilawah semata-mata
dalam mazhab Syafi'i tak dibenarkan. Baik. Tak boleh. Hukumnya tak dibenarkan. Tetapi kalau kita baca, contohlah kita nak murajaah, kan? Kita bacalah surah, tiba-tiba sampai ada lambang kubah. Ya. Kerana bukan niat daripada awal. Memang kita nak baca, tiba-tiba sampai situ. Maka itu tidak jadi masalah dalam mazhab Syafi'i. Macam contoh tarawih. Ya. Kan orang baca daripada awal sampai situ. Tak apa, memang itu dah bacaan daripada awal. Ataupun bacaan yang bukan dia niat untuk nak sujud tilawah semata-mata. Okey, kaedah sikit ya doktor, yang mungkin yang menonton ni ada para imam, jadi mungkin sebagai ilmu tambahanlah, setiap kali walaupun semua sedia maklum, setiap kali nak solat subuh Jumaat tu, adakah perlu dimaklumkan kepada para jemaah sebelum nak tunaikan solat bahawasanya ada sujud sajadah pada hari Jumaat? Ya. Subuh tak apa, sebab disunatkan dan Nabi SAW melakukan. Itu boleh maklum. Okey, Assalamualaikum. InsyaAllah sekejap lagi kita akan baca surah Sajdah. Kalau orang biasa dia tahu dah. Ya. Tapi mungkin ada orang yang baru-baru ni, jadi dia taklah kekok sangat. Imam maklumkan. Imam maklumkan pun boleh. Tetapi kalau hari yang lain, waktu yang lain, Maghrib contohlah, malam ni Maghrib, Assalamualaikum, insyaAllah saya nak buat sujud tilawah kejap lagi, itu tak dibenarkan dalam mazhab Syafi'i. Dah niat daripada awal. Tapi kalau dia semayang, dia pun main baca je, tiba-tiba sampai surah tu, kan, kemudian dia dah sampai surah tu, dah memang ada sujud tilawah, maka tak apa, itu tidak jadi masalah. Selain daripada tu, kalau niat daripada awal, maka tidak dibenarkan, melainkan hari Jumaat subuh sahaja, kerana membaca surah As-Sajdah. Itu dilakukan sendiri oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sujud syukur sebelum kita nak buat amali ni, perlu ada wuduk ke Ustaz? Baik, betul. Ini yang perbahasan yang kita akan sambung kejap lagi, sebab dia sedikit panjang. Sedikit panjang lah. Okey doktor, kita nak teruskan kejap je lagi dengan amali. Anda boleh tengoklah macam mana saya jadi model. Sujud kejap je lagi. Terus bersama dengan kami, Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, dibawakan secara langsung kepada anda pagi ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita bicarakan tentang jenis-jenis ataupun kita nak tahu jenis-jenis sujud ni bersama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi ataupun kita sebut sebagai Dr. HD. Ustaz HD kita. Baik doktor, tadi doktor dah cerita dah bagaimana satu persatu jenis-jenis sujud. Kemudian kita nak buat amali sedikit. Mungkin doktor boleh sambung, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Da'i Hadhari, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati Allah. Teori tanpa praktikal dia rasa macam makan tanpa sambal. Contoh kalau orang lah, dia makan tak ada sambal, dia rasa tak sedap. Dia kena ada sambal ni baru rasa pedas, baru tambah nasi baru selera. Jadi insya-Allah kita akan tunjukkan praktikal. Insya-Allah seperti mana yang saya sebutkan tadi, ada 4 jenis sujud. Sujud yang wajib dalam solat tak perlu kita ceritalah, sebab semua orang faham dan orang tahu. Sebab ia merupakan rukun. Itu sujud dalam solat. Itu yang pertama. Selesai, kita letak tepi. Yang kedua adalah sujud sahwi. Sujud sahwi ni adalah sujud disebabkan kekurangan ataupun ada kecacatan. Contoh, sekiranya seseorang dia terlupa rakaat 3 ke 4, maka kata para alim ulama, ambil yang 3, yang yakin 3 tu yakinlah, dan tambah satu lagi rakaat. Rupanya 5 Ustaz. Rupanya orang beritahu lepas tu 5. Tak apalah, sebab dia terlupa, bukan sengaja. Kalau sengaja batal. Maka sebelum daripada dia nak bagi salam, kan? Contoh saya tunjuk okey. Sebelum nak bagi salam ni, macam ni. Okey, dia dah duduk tahiyat akhir ni. Sebelum dia bagi salam, dia sujud. Sama ada dia terlupa kunut ke, terlupa selawat ke, ataupun tadi 3 ke 4, sebelum dia nak Assalamualaikum tu nak bagi salam, sebelum dia nak bagi salam, dia sujud. Allahu Akbar. Subhanaman la yanamu wa la yasu. Okey. Duduk di antara dua sujud, sama ada dia nak baca
doa duduk di antara dua sujud ataupun tidak jadi masalah. Kemudian dia sujud sekali lagi, Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yasu, sama ada 3 kali ataupun sekali. Kemudian dia duduk seperti tahiyat kembali tanpa membaca tahiyat akhir, bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu sujud sahwi. Itu kata ulama, sekiranya sujud sahwi itu dalam solat. Baik. Kadang-kadang ada orang yang dia bagi salam, dia terlupa nak sujud sahwi. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Contohlah, tiba-tiba tak sujud sahwi. Kata ulama dalam mazhab Syafi'i, sekiranya waktu yang dia bagi salam lepas itu jaraknya dekat waktu dia teringat, dia boleh sujud sahwi. Okey, dibolehkan? Boleh sujud sahwi. Cakap Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Allah, lupa tadi kan. Dia teringat, dia sujud terus. Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yasu. Duduk balik di antara dua sujud. Sujud balik. Kemudian duduk seperti mana tahiyat, bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Sekali lagi bagi salam. Sekali lagi bagi salam. Kalau sekiranya dia terlupa lepas daripada solat. Baik. Dalam mazhab Syafi'i, sebelum bagi salam sujud sahwi. Tapi dia terlupa dah bagi salam dah, dia boleh sujud sahwi pada ketika mana dia ingat, pada jarak yang tak terlampau panjang. Kalau dia dah bangun, pergi dapur, minum kopi semua, Allah lupa, Tak payahlah. dia nak sujud sahwi, tak perlu dah. Sebab sujud sahwi ni sunat. Contohlah, dia ada buat silap tadi, dia tak doa kunut, dia tak nak sujud sahwi, terus bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia tak nak sujud sahwi. Solat dia sah ke tak? Jawapannya sah. Sebab sujud sahwi ni sunat. Kena ingat, sujud sahwi sunat. Buat tak apa, tak buat pun tak apa. Baik. 3 ke 4. Dia pun katalah ambil buat 3. Lepas habis tu, perlu tak sujud sahwi? Sunat perlu. Tetapi dia tak nak buat. Dia bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak sujud sahwi, sah solat dia. Baik. Sebab sujud sahwi tu hukumnya Sunat. Itu dalam mazhab Syafi'i. Baik. Jelas. Okay. Doktor. Baru kita faham sebenarnya yang dikatakan sujud sahwi itu sebenarnya mudah. Betul. Doktor, ya. Okey, baik. Dari sudut amali pula, mungkin doktor, apa yang kecacatan, kesilapan yang sering dilakukan ketika sujud sahwi ni? Dia banyak. Sujud sahwi ni ketika mana orang yang mungkin dia silap dalam rukunnya. Dia kena ganti rukunnya. Contoh, kita dah sebut dah hari tu, sekiranya seseorang tu tidak membaca Al-Fatihah, dia meninggalkan rukun, maka dia kena buat rukun tu juga. Rukun tu kena buat? Kena buat. Contohnya, dia semayang macam dengan da'i, bacaan da'i terlalu sedap sangat. Allah. Merdu sangat sampai dia pun tak baca Al-Fatihah. Tiba-tiba da'i rukuk. Dia ni pun dah sebab ghalit, dia pun rukuk juga dengan imam. Bila dia dah rukuk, da'i cuba rukuk. Baik, contoh, da'i rukuk. Allahu Akbar. Okey, saya pun rukuk. Bila rukuk, tiba-tiba saya teringat, tak baca Fatihah. Saya tak dibenarkan untuk bangun balik untuk baca Fatihah. Sebab dah rukuk. Jadi, sekiranya dia bangun balik, ketika mana dia teringat, tak baca Fatihah, dia bangun balik, solatnya batal. Maka dia teruskanlah buat. Ikut imam. Imam bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Betul lah? Imam dah bagi salam. Dia sebab tak buat Fatihah, rakaat tu rosak. Jadi dia tambah lagi satu rakaat. Allahu Akbar. Dia tambah. Dia baca Fatihah, kemudian dia nak baca surah pun tak apa, kemudian dia rukuk, buat rakaat. Satu rakaat. Tambah satu. Sebelum dia bagi salam, sujud sahwi. Itu sujud sahwi sunat juga. Buat tak apa, tak nak buat pun tak apa. Sebab sunnah. Baik. Okey, jelas? Jelas. Itu antara benda-benda. Ataupun meninggalkan sunat abad. Sunat abad, tak berselawat ke atas Nabi dalam doa kunut, pun kena sujud sahwi. Jadi, kata para alim ulama, tak duduk tahiyat awal, pun kena sujud sahwi. Maknanya, kata para alim ulama, sekiranya meninggalkan rukun ataupun bukan dengan sengaja, meninggal rukun dengan sengaja, batal solat. Ni tak sengaja. Meninggalkan rukun dengan tak sengaja ataupun meninggalkan sunat abad, maka disunatkan untuk sujud sahwi. Okey, itu kita sebut sujud sahwi. Baik. Saya nak pergi ke tilawah pula. Silakan, doktor. Okey. Sujud tilawah dia ada dua. Dua cara. Satu dalam solat, satu lagi luar solat.
Dia panjang sedikit. Dalam solat kita dulu. Okey, contoh. Ni da'i kita, dia pun semayang. Okey, angkat ni. Dia semayang, dia dah baca Al-Fatihah, dia baca surah Sajadah. Baik. Sampai surah Sajadah, dia sujud. Okey, terus sujud. Okey. Allahu Akbar. Saya bila tengok imam sujud, saya pun sujud. Allah, tanpa rukuk, jangan rukuk. Allahu Akbar, sujud terus. Okey. Kemudian dah baca sujud sajadah, bangun terus. Ya. Allahu Akbar. Okey, bangun, terus qiyam. Tanpa angkat tangan. Terus qiyam. Jelas? Itu yang kita biasa buat dalam solat. Okey, dalam solat, imam tengah-tengah dah baca, dia pun nak sujud. Dia nak sujud. Bila sampai situ, Allahu Akbar, terus sujud. Baik. Bangun pun terus angkat takbir. Tak perlu angkat. Tak perlu. Tak payah. Kan? Dah baca surah mana-mana surah As-Sajdah. Kan? Sampai terus Allahu Akbar, terus sujud. Okey. Kan? Baca doa, kemudian terus bangun. Allahu Akbar, teruskan. Maknanya 2 kali takbir. Baik. Okey, jelas. Sekiranya yang saya sebut tadi, Ustaz, yang Ustaz sebut batal tadi tu, saya nak tahu batal betul ke Ustaz batal. Contohnya macam ni. Okey. Da'i sujud. Okey. Allahu Akbar. Okey. Saya ni duduk ghalib. Da'i pun nak bangun. Saya pun nak sujud. Allahu Akbar. Bila saya nak sujud, da'i dah bangun, imam dah bangun, saya nak sujud. Kalau saya sujud juga. Kalau saya sujud macam ni, sebab sujud tilawah, batal solat saya. Sebab imam dah bangun. Jadi kalau dia dah macam ni, imam bangun, dia bangun balik. Dia bangun balik. Dia ada 2 kategori orang jenis macam ni. Yang pertama, orang yang ialah alpa lah, dia duduk balik subuh. Duduk, imam dah sujud. Dia pun nak sujud. Imam dah bangun, dia bangun balik. Ataupun dia fikir dulu, doktor, imam tengah sujud apa dia sebenarnya? Dia fikir, sujud apa ni? Dia ulang kaji. Pernah dengar, tanyalah ustaz ni dulu. Kan? Itu satu kategori. Imam bangun, jangan sujud. Baik. Imam tengah sujud, kita sempat sujud dengan imam, tak apa. Tapi kalau imam bangun, kita pun bangun. Kategori yang kedua, orang yang lemah. Yang jenis macam, contoh, da'i sujud. Ya. Okay? Ni contoh da'i sujud. Dia ni orang yang uzur. Okey. Allah. Dia nak sujud Allah. Nak sampai tu 5 minit ada. Contoh yang uzur Allah. Sakit lutut. Allah. Da'i pun dah bangun. Allah tak sempat sujud. Dia bangun balik. Allah. Dia bangun balik. Ini disebutkan dalam kitab mazhab Syafi'i. Jadi bagaimana tu, doktor? Tak apa, tak perlu sujud. Sebab dia lemah. Dia sama macam orang yang alpa tadi. Jelas? Kalau imam dah bangun daripada sujud tilawah, jangan sujud. Jadi adakah sebagai seorang imam perlu panjangkan sedikit? Ya, itu ilmu imam. Imam kena ada ilmu jugalah. Betul. Janganlah kalut, kejap lagi nak makan roti canai ni. Dia pun laju juga. Imam, sebab tu imam, bacaan Fatihah jangan laju. Betul. Laju-laju nak pergi mana? Kan? Kesian makmum. Sebab tu Nabi pesan, di belakang kamu ni ada orang yang sakit, marid, zulhajah, mereka yang berkendak. Jangan terlampau panjang, jangan terlampau ringkas. Ada Muaz baca panjang. Rakaat pertama baca surah Al-Baqarah. Allah. 1 sampai habis. Ni dalam riwayat hadis. Rakaat 2 surah Al-Imran. Macam boleh. Nabi marah dia. Afattana ya Muaz, adakah kau nak menimbulkan fitnah wahai Muaz? Nabi marah. Jangan terlampau panjang, jangan terlampau ringkas. Jadi yang sedang-sedang saja. Kan? Jadi 2 keadaan. Sekiranya imam sujud, kita sempat sujud, okey. Baik. Kalau imam sujud, dia bangun, kita baru nak sujud, tak perlu sujud. Terus bangun je. Adakah solat kita sah? Ya, sah. Baik. Sebab sujud tilawah adalah sunat. Kalau imam baca, dia baca sujud tilawah, dia tak sujud, kita salah imam ni, aku sujud lah. Kita pergi sujud, imam tak sujud, kita sujud, maka batal salat kita. Apa-apa pun kena ikut imam. Apa-apa pun kena ikut imam. Okey, baik. InsyaAllah kejap lagi kita akan bicarakan pula satu lagi, iaitu sujud syukur. Boleh ke sujud syukur ni dilakukan tanpa wuduk ataupun nak kena pandang kiblat ke? Sekejap saja lagi. Terus bersama kami, Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru.
kini sedang usaha menjalankan kerja-kerja pembinaan kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia. Seperti mana tuan-tuan, puan-puan dapat lihat di belakang saya, setiap sumbangan yang tuan-tuan berikan, insya-Allah akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita membantu untuk membina sebuah kompleks bagi melahirkan dai mualaf, Akademi Al-Bayan, satu agama pelbagai bangsa. Baiklah, kembali menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dan hari ini kita sama-sama dapat ilmu berkaitan dengan menyingkap jenis sujud bersama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi. Baiklah, Doktor, tadi kalau kita dapat lihat klip video menunjukkan satu usaha yang sangat hebat. Jadi difahamkan dan dimaklumkan Doktor ada proses pembinaan kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia. Mungkin boleh Doktor kongsikan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita tengok tagline Pertubuhan Akademi Al-Bayan ni, satu agama pelbagai bangsa. Pelbagai bangsa. Kita tak boleh menyatukan manusia dengan duit ringgit. Betul. Kerana duit ringgit akan habis. Kita tak boleh menyatukan manusia dengan pelbagai, sebab manusia ni pelbagai bangsa, pelbagai etnik, pelbagai latar belakang, budaya dan sebagainya. Tetapi kita boleh menyatukan dengan agama. Ini dibuktikan yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW ketika mana Nabi pergi ke Madinah. Nabi menyatukan dua puak yang bertelaga, Al-Aus wal Khadraj, satukan dalam masjid. Sebab tu sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, untuk nak menyatukan manusia, umat manusia ini adalah dengan agama Allah. Dengan kita faham tentang agama. Sebab tu kami di Pertubuhan Akademi Al-Bayan sedang usaha untuk membangunkan sebuah kompleks yang terdiri satu masjid tiga budaya. Masjid tiga budaya ni ada tiga budaya khususnya di Malaysia ni. Ada budaya Cina seperti mana yang dipaparkan di kaca televisyen. Ini adalah budaya Cina. Kita nak mereka ni dekat dengan kita, faham. Kemudian yang ni sekarang adalah budaya India. Kita akan ambil design dia, kemudian kita nak fahamkan bahawa Islam bukan menolak budaya. Dan ini adalah budaya Melayu kita, Kesultanan Melayu Melaka. Jadi ini merupakan pintu masjid saja. Mana-mana pintu yang kita masuk, sama ada pintu daripada budaya Cina, India ataupun Melayu, kita menyembah Allah yang Maha Esa. Betul. Apapun bangsa, apapun warna kulit, apapun latar belakang kita, bahasa kita, kita menyembah Allah. Sebab tu kita nak melahirkan dai mualaf. Untuk apa? Untuk mereka keluar di jalan Allah, berdakwah dengan kalimah la ilaha illallah. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, kita kena ingat yang kita nak ucap nanti adalah kalimah la ilaha illallah. Pengakhiran kita adalah pengakhiran kalimah la ilaha illallah. Bayangkan sekiranya kita menyumbang untuk melahirkan da'i mu'alaf yang akan menyebut kalimah inilah yang mereka akan sebut. Mereka akan ajak, mereka akan usaha untuk mengislamkan. Bukan saja di Malaysia, bahkan kita punya visi dan misi mengeksport. Kita akan menghantar pendakwa-pendakwa ke seluruh dunia insya-Allah dengan izin Allah. Supaya mereka dapat bimbing, bagi tahu tentang agama Islam dengan pelbagai bahasa yang mereka akan kuasai. Sebab tu sahabat-sahabat, bila kita mati esok, kita nak kalimah inilah bersama dengan kita. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang menyebut kalimah ini sebelum pengakhirannya la ilaha illallah, masuk syurga dia. Sebab tu sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bayangkan sekiranya ada orang yang memegang kalimah ini masuk Islam, kita yang menyumbang, kita akan dapat sahamnya insya-Allah. Kita nak membina masjid, dapat saham lagi. Rumah kita dibina dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu saya tak mampu untuk lakukan seorang diri. Saya perlukan dai, saya perlukan sahabat-sahabat penonton, kru dalam Tanyalah Ustaz. Saya perlukan semua orang. Ayo sama-sama kita membina. Ini merupakan projek ummah. Alhamdulillah ada ramai yang datang berjumpa saya, datang bagi dengan tim Melo. Masya Allah. Betul, demi Allah. Dia kata, Ustaz, ini sahaja sumbangan. Duit shilling. Pakcik tu datang menangis saya tengok. Ini sahaja sumbangan yang saya dapat. Ada yang buka rantainya depan saya. Ustaz, ini sumbangan untuk agama Allah. Saya kata, kami akan gunakan untuk
untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sebab tu sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kami usahakan, kami buat. Kami juga tak nak duduk meminta. Kami buat satu ekosistem. Kita buat jual juga penjualan sambal teriak. Sambal ni sambal yang mudah untuk kita nak pergi, dah sampai Scotland, dah sampai Mekah pun dah sampai. Mereka beli senang, ada ziplock. Dalam tu 160 gram. Kita beli, dalam tu juga ada infaknya juga. Maknanya beli sambil menderma. Mungkin ada orang yang dia kata, Ustaz, saya nak sedekah tapi saya nak beli sesuatu. Jadi sambal teriak menjadi satu pilihan. Penuh dengan ikan bilis, insya-Allah. Sebab tu sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, ayuh sama-sama kita menyokong Pertubuhan Akademi Al-Bayan untuk membangunkan ummah. Inilah saham akhirat. Biarlah kita mati esok-esok, mati kita dah bertanggungjawab. Ya Allah, kami dah usaha untuk nak menyatukan, untuk nak menyebut kalimah la ilaha illallah, menyebarkan. Maka engkau berikanlah kami kesempatan untuk duduk bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayuh sama-sama menyumbang ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan, satu agama pelbagai bangsa. Baik, mungkin para penonton nak tahu dengan lebih lanjut cara dan bagaimana untuk tahu maklumat dengan lebih lanjut berkenaan dengan sumbangan ataupun nak menyumbang kepada usaha ini. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, boleh datang ke pejabat untuk menyumbang ataupun boleh pergi ke laman web kita, boleh menyumbang secara harian, boleh secara bulanan, mingguan pun boleh. Ataupun pergi ke akaun bank yang tertera, boleh pergi menyumbang terus ke akaun, insya-Allah semua akan dapat. Kerana kita dapat kebenaran daripada Kerajaan Negeri Melaka. Kita dapat kebenaran kutipan daripada Majlis Agama Islam Melaka. Kita dapat kebenaran sokongan daripada ahli parlimen Alor Gajah tu sendiri merangkap sebagai timbalan Menteri Pertahanan. Kita dapat kerjasama dengan Mufti Melaka sini, kita dah jumpa dengan Jabatan Agama Islam Melaka. Maka ke semua saluran boleh sama ada datang menyumbang ke tabung, insya-Allah, ataupun boleh pergi ke saya punya media sosial. Alhamdulillah, saya ada juga media sosial ni. Alhamdulillah, bukan jenis baca Qurannya. Jadi ada juga di FB, di IG, di TikTok, di YouTube, di semualah media sosial. Insya-Allah kita akan usaha, dan insya-Allah juga kita akan buat jelajah Dr. HD untuk praktikal solat di seluruh Malaysia, insya-Allah. Setiap bulan kita akan pilih masjid-masjid yang mana nanti boleh ikut. Kita akan bawa semua muslimin muslimat praktikal secara percuma. Nak tanya soalan depan-depan, insya-Allah boleh. Nanti kita akan wawarkan, insya-Allah, semuanya untuk kita mengutip dana Pertubuhan Akademi Al. Ini usaha kami dan usaha tuan-tuan menyumbang kepada kami. InsyaAllah kami akan gunakan dengan penuh amanah, insyaAllah, dengan izin Allah. Baik, bagaimana yang dikatakan pahala berterusan? Mungkin sebelum kita nak tutup untuk blog ini, bagaimana, Doktor? Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, pahala yang berterusan ini sebenarnya kita yang ada duit hari ini, harta yang kita ada. Kalau kita nak pergi ke luar negara, kita nak pergi US contohnya, kita kena tukar dolar. Betul. Kalau kita nak pergi negara-negara luar, Itali dan sebagainya, nak melancong Turki, kita tak boleh bawa ringgit Malaysia. Mungkin boleh tukar di sana tapi susah nak dapat penukaran. Itu kalau di dunia. Bayangkan kita hari ini ada RM1,000, RM100,000, RM1,000,000. Macam mana kita nak tukarkan menjadi saham di sana nanti? Di akhirat nanti. Di akhirat. Sebab duit itu tak bernilai. Masuk dalam kubur, tak ada nilai dah. Letaklah RM50 dekat da'i dah meninggal, da'i lah. RM50 da'i, nanti kalau nak pergi naik teksi ke balik ke boleh, ni bagi 50. Dia takkan guna. Betul. Tetapi bagaimana kita nak menukar untuk mak ayah kita, untuk diri kita, untuk ahli keluarga, untuk anak-anak kita, maka tukarlah dia dengan saham akhirat. Maka inilah pahala yang berterusan, insya-Allah. Insya-Allah. Untuk info lanjut jangan lupa boleh terus pergi ke pautan iaitu www.akademialbayan.com. Insya-Allah, mudah-mudahan kita dapat jadikan segala apa yang kita ada ini sebagai bekalan ke sana, insya-Allah. Baiklah, para penonton sekalian, kita tutup dulu di TV3 dan sambungannya selepas ini di TV9. Terus setia dan jangan ke mana-mana bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Akademi Al-Bayan membawa impian besar untuk melahirkan golongan pendakwah yang berupaya menyebarkan syiar Islam dengan menggunakan bahasa yang difahami oleh bangsa mereka sendiri, sekaligus menjadikan mereka ini sebagai aset terpenting umat Islam. Ayo, sama-sama kita santuni mu'alaf agar mereka mengenal Islam.
Alhamdulillah, menyingkap jenis solat itu jenis solat pula, menyingkap jenis sujud. Itu yang kita bicarakan dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru hari ini. Dan kita sangat bertuah kerana Dr. HD, Ustaz HD bersama dengan kita, Dr. Nur Hadi. Baik Doktor, Alhamdulillah, dari awal tadi kita dah belajar dah tentang jenis-jenis sujud dan kita ada tunjukkan juga beberapa jenis sujud. Cumanya ada satu lagi di sana, iaitu sujud syukur yang masih lagi belum kita ceritakan dengan lebih lanjut. Dan kita nak tahu juga kejap je lagi apa antara perkara yang membatalkan ketika sujud tu sendiri. Baik, sujud syukur. Silakan Doktor. Baik, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati Allah. Kalau tadi kita dah sebut dua yang sujud yang kita sebut, sujud dalam solat, sujud sahwi. Kemudian kita juga dah sentuh sebahagian sujud tilawah. Sebab sujud tilawah ni dia ada dalam solat dan dia ada luar solat. Dalam solat tadi kita dah tahu dah, maknanya imam sujud ataupun kita sendiri, maknanya kita dah habis bacaan dan sampai kepada sujud tilawah, kita terus sujud. Takbir Allahu Akbar, sujud, bangun pun Allahu Akbar macam kita tunjuk. Cuma kalau luar pula macam mana? Luar solat ni macam mana? Baik, dia ada dua keadaan. Sama ada dalam keadaan duduk ataupun sama ada dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan duduk, saya nak tunjuk dalam keadaan duduk, posisi duduk. Okey, contoh kita baca Quran duduklah kan? Bila kita duduk, kita baca Quran ni, lepas tu sampai sujud tilawah. Baik, kita tutup Al-Quran, kita letak, kita takbir. Sebab tadi dalam solat tak perlu takbir angkat tangan. Betul. Sebab dah memang dalam solat. Dalam solat. Yang ni kita takbir Allahu Akbar, terus sujud. Okey. Sajada wajhiyal ladzi, lepas tu sampai habis. Lepas tu Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu sujud tilawah luar solat. Luar solat. Jelas? Ustaz tunjuk sekali lagi. Sebab apa? Tengah baca Quran ni sampai. Tutup Al-Quran, niat. Kena ada niat. Saja aku nak semayang. Sebab antara yang disebutkan dalam mazhab Syafi'i, mesti niat nak sujud tilawah. Bila waktu niat, angkat takbir. Dia sama macam kita nak solat. Allah, waktu tu niat nak sujud tilawah. Allahu Akbar, terus sujud. Dah niat dah, terus sujud. Baca bacaan tadi, kemudian bangun, Allahu Akbar, 2 kali takbir. Takbir nak sujud, takbir bangun. Kemudian bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ambil Quran, baca. Sambung baca. Itu kalau dalam keadaan posisi duduk. Okey, kalau sekiranya posisi berdiri. Mungkin dia baca Quran berdiri ataupun dai tengah duduk baca Quran. Saya mendengarkan dalam dia punya takrif dia, sujud tilawah boleh dilakukan sama ada membaca ataupun mendengar. Dai tengah baca Quran, tiba-tiba dai sujud. Saya tahulah tengah sujud tilawah. Sunat juga saya mendengar, saya sujud. Jadi tak perlu saya duduk. Saya pun dengar dai sujud ataupun dah baca sujud tilawah, saya pun menghadap kiblat. Duduk pun tadi kena menghadap kiblat. Maknanya sujud tilawah kena menghadap kiblat, kata ulama, kena tutup aurat, kena orang kata sujud seperti mana sujud solat, dan kena wudu. Kena ada wudu. Kena ada wudu sebab baca Quran kan? Betul. Wudu. Baik. Kalau saya tengah berdiri, takbir Allahu Akbar, terus sujud. Kan? Kemudian Allahu Akbar, duduk balik. Tadi dah baca doa, bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tu kalau dalam posisi berdiri. Baik, itu kaedahnya. Itu kaedahnya. Okey, baik. Itu adalah sujud tilawah. Sujud syukur pula, Doktor. Okey, sujud syukur ni kata ulama sudah pasti dia buat di luar daripada solat. Dia tak boleh tiba-tiba ada kawan datang tengah-tengah sembahyang. Bonus naik. Allah, terus sujud juga tak boleh. Dia mesti luar daripada solat. Luar daripada solat. Okey, contoh saya tadi alhamdulillah dia kata kan. Ini contohlah nak bagi gambar gembira. InsyaAllah dai naik pangkat. Macam tu kan. Naik pangkat, dai kata alhamdulillah. Baik, sujud syukur. Sujud syukur dalam mazhab Syafi'i yang pertama kena niat juga. Kena niat. Niatnya saja aku nak sujud syukurlah kerana Allah. Okey, kemudian takbir. Allah macam takbir solat. Allahu Akbar, waktu tu niat, Allahu Akbar, sujud. Sujud syukur terus. Sujudlah, sujud. Macam sujud tilawah juga, sujud syukur. Okey, kemudian baca
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, kemudian bagi salam. Allahu akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sama macam sujud tilawah di luar solat. Okey, baik. Ini ramai juga yang tertanya-tanya ni. Katakanlah kalau seorang pemain bola sepak dapat jaringkan gol. Macam saya lah. Sempat lagi puji diri tu ya. Okey, macam mana tu kaedahnya? Adakah perlu cari di mana kiblat dulu ke? Ataupun waktu tu confirm lah nak cari wuduk tu pun susah dah. Macam mana doktor? Tu kena main bola dengan wuduk. Barulah berkat. Allahu Akbar. Baik, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah. Ulama membahaskan sebenarnya perbahasan ulama sujud syukur syukur ini ulama berbeza pandangan, khilaf ulama. Satu pandangan mengatakan mazhab Syafi'i dulu, Imam Syafi'i sendiri mengatakan sujud syukur ni dia sama seperti sujud dalam solat. Bila kata sama, dia mesti menutup aurat, dia mesti berwuduk, dia mesti menghadap kiblat, dia mesti bebas daripada najis. Jadi kalau sama, ni dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri sebut, baik, kalau nak sujud syukur, ni kiblat, tahu kiblat dulu. Kena tahu kiblatnya mana? Tahu kiblat, ni kiblat dia ada wuduk. Kan? Kalau nak sujud kan kena wuduk. Sebab dia kata sujud syukur sama seperti sujud. Bila sama, tak ada beza lah. Kena menghadap kiblat, kena tutup aurat, kena berwuduk. Itu satu pandangan. Ada juga dalam pandangan dalam mazhab Syafi'i, ada juga pandangan dalam mazhab Syafi'i dan pandangan ulama-ulama yang lain mengatakan dia tak sama. Sujud syukur, sujud. Nampak sama macam sujud dalam solat tapi dia tak sama. Sujud dalam solat, sujud. Satu sujud. Yang ni sujud syukur. Maka, kalau yang kata tak sama ni, dia tanpa wuduk tak apa. Tanpa menghadap kiblat tak apa. Okey. Kalau menutup aurat, kena tutup aurat lah. Kalau kena tutup aurat, ada kata tutup aurat, ada yang kata tak tutup pun tak apa kerana kesyukuran waktu itu. Okey. Kata ulama, sekiranya pemain bola, dia tutup aurat tak? Macam tu lah. Yang kalau ambil pandangan mazhab Syafi'i, dia tak tutup aurat. Sebab dalam mazhab Syafi'i, lutut merupakan aurat. Jadi ada pandangan lain, dia kata lutut tu belum aurat lagi. Tu kadar dia, atas sikit lutut baru aurat. Kadar lutut tu tak aurat lagi. Ini pandangan ulama. Berbeza. Kalau dia ambil pandangan yang kedua, maka pemain bola bolehlah sujud. Sekiranya dia mengatakan sujud itu bukan seperti sujud solat. Maka lepas dia jaring gol, dia tak perlu tengok kompos mana kiblat. Tak perlu. Waktu tu alhamdulillah, tapi takbir juga kan. Allahu akbar, sujud. Okey. Kemudian bagi salam. Bagi salam seperti pandangan kedua dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan sujud syukur itu bukan seperti mana solat. Maka tidak jadi masalah tidak pandang kiblat, tidak menjadi masalah tidak ada wuduk, tidak jadi masalah sekiranya aurat kita sedikit. Cuma kalau tahu ulama, aurat ni kalau boleh pastikan menutupi aurat. Pemain bola kalau dalam mazhab lain mengatakan kalau nampak sedikit lutut ini masih lagi belum dikira aurat. Mazhab Syafi'i dah dikira aurat. Jadi khilaf para alim ulama. Jadi terpulang kalau kita rasa khususnya ada pandangan-pandangan ulama dalam Malaysia saya sebut mengatakan kalau pemain bola boleh sujud ketika main bola, itu lagi bagus. Sebab apa? Mengangkat syiar Islam. Betul. Syiar Islam ni maksudnya dia syukur pergantungan dia pada Allah walaupun tengah bermain bola. Masya Allah. Ini ada pandangan para alim ulama dalam kalangan ulama-ulama di Malaysia ini, maka dibenarkan, tidak jadi masalah bagi pemain bola. Yang penting kita kena buat dengan cara yang tertib. Kan? Dengan cara yang tertib. Sahabat-sahabat yang tengok tengah sujud samalah. Kalau kita ni Islam, meraihkan, menandakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebab itu saya anjurkan kepada pemain bola sepak Liga Super Malaysia lepas ni tutup aurat ya. Dan berwuduk. Okey, doktor. Satu yang kita nak tanyakan, ini mewakili para penonton di luar sana lah. Katakanlah ketika sujud, ada pula yang dia angkat kaki. Dia main-main pula kaki dia macam tu kan. Adakah ia sah, doktor? Baik, kita kena faham anggota sujud. Anggota sujud ni sekiranya tidak cukup anggota ni, maka tidak sempurna solat kita. Nak saya jadi model solat, kita jadi model. Kalau tak sempurna, maka akan batal solat itu. Okey. Boleh sujud. Saya sujud. Nak menghadap mana? Sana ke sini? Okey, menghadap kiblat lah. Okey, sanalah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sujud ya. Okey. Ada 7 anggota yang perlu diketahui. Yang pertama, dahi. Okey.
Yang kedua, kedua tapak tangan. Dah 3. Kemudian lutut 4 dan 5. Kemudian kaki yang di hujung sekali tu 6 dan 7. 7 anggota tu kena diletakkan di atas tanah. Maksudnya diletakkan di atas tanah seperti inilah. Sekiranya diangkat, cuba ada yang angkat macam tu. Angkat macam tu. Dia main goyang-goyang pula. Dia main goyang-goyang macam ni, maka tidak sah sujudnya sebab anggota yang perlu diletakkan dia tak diletakkan dan sujud itu tak sah. Bila sujud tak sah, solat tidak sah. Okey. Okey. Jadi itu anggota sujud. Maknanya anggota sujud ada 7. Ada 7. Dahi, 2 tapak tangan, kemudian 2 lutut dan 5, 2 hujung kaki 7. Baik. Kata ulama itu anggota sujud. Sebab tu ada 7 anggota sujud kena buat. Okey, hidung termasuk tak? Itu dia nak tanya tu. Kata ketika sujud tu dahi saja ataupun dengan hidung sekali. Kadang tu nak ditonyonya hidung tu. Baik, ulama berbeza pandangan. Dalam Dalam mazhab Syafi'i, kesempurnaan. Dia bukan kata yang wajib dahi. ya. Tapi nak menyempurnakan termasuk hidung. Maknanya sujud tu tekan. Okey. Bukan tekan sampai pecah lantai tu. Tekan tu, mana tekan. Ya. Sehingga hidung kita sentuh. Tapi kalau hidung macam mancung saya ni sentuh lah. Macam doktor senang lah. Kalau hidung yang kurang mancung ni. Itulah. Hidung nyot kan. Dia tak guna pula dia kata kan. Tak apa. Nak menyempurnakan saja kata ulama' dalam mazhab Syafi'i. Maka hidung bukanlah menjadi anggota sujud. Tetapi ada dalam mazhab lain, Abu Hanifah contohnya, dia mengatakan hidung juga kena diletakkan dan perlu kena pada tempat sujud. Cuma dalam mazhab Syafi'i menyempurnakan saja. Nak sempurna betul-betul sujud ini, kita letakkan dahi, nak masuk sempurna, hidung pun masuk sekali. Baik. Jadi 7 anggota tu perlu kita fokuskan. Sekiranya tidak lakukan dengan sempurna, sujud kita tak sah. Bila sujud tak sah, solat tak sah. Okey, baik. Itu dia satu perincian daripada doktor. Cumanya lagi dan lagi kita akan sebar-sebar tentang sujud ni. Termasuklah kejap je lagi kita nak tahulah, nak tanya berkaitan kalau ketika nak sujud tu tangan dulu ke lutut dulu sampai bawah? Alamak, ke sekaligus? Nantikan selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Para penonton sekalian, sedar atau tidak, sudah pasti setiap hari kita akan berdepan dengan pelbagai persoalan. Ada juga yang masalah yang membelenggu fikiran kita. Ni macam mana sujud tilawah ni? Sujud syukur macam mana pula? Segalanya telah terjawab hari ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Dan masih lagi kita belajar tentang jenis-jenis sujud ni bersama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Hadi. Baik doktor, tadi kita dah cerita dah tentang bagaimana kaedah-kaedah ni. Cumanya tadi saya ada tinggalkan satu soalan Dr. Hadi. Macam mana ketika nak sujud tu, ada kata lutut dulu, tapi saya tengok ramai juga yang tangan dulu turun. Macam mana tu doktor? Baik. Dai nak buat praktikal ke saya saya? praktikal boleh. Silakan. Praktikal, silakan. Okay. Seronok pula ni. Okey, nombor 1 turun lutut dulu. Lutut dulu. Okey. Baik. Allahu Okey, ni akbar. lutut dulu. Ya. Okey, satu keadaan. Ya. Yang kedua, tangan dulu. Tangan dulu. Yang ni macam nak pumping pula doktor. Okey. Allahu akbar. Okey. Okey. Baik. Dua keadaan itu, terima kasih Dai. Ya. Dua keadaan itu ulama khilaf. Dalam mazhab Syafi'i, seperti mana dalam hadis, turun lutut dahulu bagi mereka, saya kena quotekan di situ. Ya. Bagi mereka yang sihat. Kadang-kadang ada orang veteran-veteran dia tak kuat lutut dia. Jadi kita jangan paksa sebab solat ini kerehatan. Jadi kalau kita paksa mungkin akan mencederakan. Betul. Jadi bagaimana? Satu, kalau kita nak turun, asasnya dan asalnya dengan lutut. Maksudnya kita solat, kan? Kita nak dah rukuk ni, kemudian ikhtiar sami Allahu liman hamidah, kita nak turun. Allahu akbar, lutut dulu. Kemudian
tangan, baru sujud. Okey. Tapi kalau orang yang veteran, dia tak boleh lutut, dia sakit. Ya. Dia kena macam ni. Ni orang veteran, saya tunjukkan. Okey. Ni menggeletar dia letak tangan dulu macam tu, baru lutut, sebab dia nak tampung lutut dia supaya tak dihentak dengan kuat. Ya. Jadi dia letak macam ni tangan dulu, baru lutut, baru dia sujud. Maka adakah solatnya batal? Tidak, solatnya sah, kata para alim ulama, mengikut pandangan yang lain. Jadi kata ulama, kedua-duanya dibenarkan, tapi bagi mereka yang sihat, lutut dulu, baru tangan. Bagi mereka yang ada keuzuran, tangan dahulu, baru lutut. Tidak jadi masalah. Itu dia. Moga-moga menjawab persoalan yang sebelum ni ramai tanya kan. Cumanya doktor, sekarang ni kita ada Izzuddin di Facebook. Beliau bertanya, sekiranya kita terdengar bacaan ayat sajadah menerusi radio atau televisyen, perlukah kita melakukan sujud tilawah? Baik, kita dah sebutkan tadi dalam pentakrifan. Sujud tilawah adalah sujud ketika mana kita membaca ataupun mendengar. Dalam situasi ini, dia mendengar dalam radio. Dan dia mengetahui, dia kena tahulah. Dia kena tahu, dah sampai pada ayat sejadah. Ataupun macam contohnya sekarang ni ada tilawah kan. Jadi, hafazan. Jadi bila sampai tu, dia pun tengok Al-Quran, semak. Kemudian, sampai 14 tempat yang Imam Syafi'i sebut. Ada gambar kubah. Dalam Quran kita. Kita nak sujud, dibenarkan sebab kita mendengar. Bila kita mendengar, kita sujud seperti mana yang saya sebutkan tadi. Sama ada sujud itu, contoh sama ada sujud itu kita buat ketika mana kita berdiri ataupun duduk. Cuma, ada cumanya. Ni situasi-situasi pelbagai. Dia tengah semayang. Orang sebelah baca Quran. Dia semayang sunat, semayang duha. Kan, saya keluar dengan da'i baca Quran. Dia power Quran, dia pun baca Quran. Hafiz ni. Jadi dia pun baca. Saya solat. Kan, kita tak hafal Quran, kita solat. Jadi dia baca, dia sujud tilawah. Saya ni dengar dia baca ni. Tengah dalam solat? Tengah dalam solat. Adakah kena sujud? Nampak? Jawapannya tidak. Sebab tak saya perlu. Pun tengah buat sunat. Dia pun tengah buat sunat. Jadi, dia sujud, kita tak boleh sujud sebab kita tengah sembahyang sunat. Jadi kita tak baca ayat tilawah. Jadi kita teruskan sembahyang sunat kita seperti biasa. Kalau kita duduk saya tengok baguslah dak ini soleh dia kan. Macam tu. Kemudian dia baca tilawah. Waktu tu barulah saya sujud sebab saya tak buat apa. Tapi kalau saya tengah sembahyang, tengah solat, sunat, dia tengah baca Quran, juga sunat membaca Al-Quranul Karim, maka dia sujud, kita tak boleh sujud sebab kita tengah solat. Maka itu kata para alim ulama. Jadi janganlah dengar ni saya pun sujud, tak perlu. Baik. Okey, sujud-sujud yang dilakukan di luar solat sebagai sujud tilawah, sebagai contoh sujud syukur, kawasan doktor. Kawasan tu apa yang perlu dipastikan? Sebab kadang-kadang tu dekat pejabat dengar cerita bos bagi tahu gaji naik. Kat situ juga nak sujud syukurnya. Macam mana? Apa yang perlu dipastikan? Okey, dia pastikan yang mana tempat itu mestilah bersih dan suci. Bersih dan suci ni bererti tidak ada najis lah. Macam mana kita nak tahu di situ tak ada najis? Kita tengok tidak ada pada mata zahirnya, ain kita tengok ni, tak ada najis macam ni. Tempat ni saya pun tak tahu tempat ni macam mana. Orang pakai kasut macam mana. Jadi hukum pada zahirnya al-aslul baqa' makana makan, kata para alim, asalnya adalah kekal seperti mana sedia kala. Hukum asal adalah taharah. Hukum asal adalah taharah, kita hukum seperti bersih. Melainkan kita nampak ini tai cicak ni contoh. Ini ada tai kucing ni. Maknanya kita baru menghukumi. Selagi mana kita tak nampak najis itu, maka jangan kita hukum dia sebagai najis. Macam padang bola tadi itulah. Macam padang bola tadi. Kan padang. Jadi kita tengok bersih, kita boleh sujud. Tengah-tengah kan, tengah dekat laptop kan, tengah-tengah buat kerja, baru datang naik pangkat. Kita macam Allah, tu je. Bos, terima kasihlah. Sujud. Tengok tempat bersih sikit, boleh sujud. Tapi kena ada adab dah. Adab dia macam saya sebut tadi. Dalam mazhab Syafi'i 2 kali takbir. Kena ada niat. Allahu Akbar. Sujud. Kemudian Allahu Akbar bangun. Seperti duduk di antara 2 sujud ataupun sujud seperti tahiyat. Bagi salam. Selesai. Sebab tu itu dalam mazhab Syafi'i
mesti caranya begitu, ada adabnya. Ya. Okey, bagaimana pula ini soalan daripada Jura Azlin Sofia di Facebook, katanya, boleh ke wanita yang haid ataupun nifas yang mendapat ataupun mendengarkan kabar gembira sujud syukur, dan apakah kelebihan sujud syukur? Ada dua soalan di situ. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kelebihan dia adalah dilakukan oleh baginda Rasulullah. Maka kita melakukan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan Allah sebut, Kul in kuntum tuhibbun Allah, katakanlah wahai Muhammad, kalau sekiranya mereka sayang, cinta kepada fattabi'uni, ikut Nabi. Ikutlah. Ikut baginda Rasulullah. Yuhibbukumullah, tu syarat dia. Barulah Allah sayang kamu. Syarat dia kena ikut Nabi, jangan ikut saya. Ya, betul. Saya pun ikut Nabi. Maka kita ikut baginda Rasulullah. Kerana itu adalah qudwatul hasanah, ikut Nabi. Maka ganjaran yang besar ikut baginda Rasulullah. Itu nombor satu. Nombor dua, kalau bagi wanita yang dalam keadaan haid ataupun nifas, maka kan perbahasan ulama, adakah sujud syukur ini seperti sujud solat? Kalau sujud solat kena wuduk, dia kena bebas, suci, hadas, kemudian dia kena menghadap kiblat. Maka kalau sekiranya dalam pandangan mazhab Syafi'i, maka wanita yang haid tak boleh. Sebab dia sama seperti sujud. Tapi kalau dia lain daripada sujud, bolehlah. Baik. Dibenarkanlah. Cuma kalau katakan kita ambil, jadi Ustaz, saya dapat, takkanlah saya nak sujud ni, takkan tak boleh Ustaz. Ucaplah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak angkat tangan doa. Kan banyak benda lagi yang boleh kita buat menandakan tanda kesyukuran kita kepada Allah. Kalau dapat naik pangkat, keluarlah tu infak tu bagi ke Al-Bayan ke. Contohnya macam itulah contohnya. Okey doktor, kalau kita tengok sempat saya buat sedikit pembacaan lah, termasuklah pakar-pakar ortopedik di negara kita. Bahkan satu kajian dari University Harvard menunjukkan bahawasanya posisi yang sangat bagus untuk yang pertama tulang belakang, dan yang kedua untuk otot-otot tubuh badan seorang manusia itu ialah ketika sujud. Itu manfaat dari sudut fizikal. Jadi kita nak tahulah, mungkin orang kata kalau ikutkan bola sepak berada di hujung-hujung ni kan, manfaat sebagai seorang hamba yang memperbanyakkan sujudnya kepada Allah, apakah antara kebaikannya? Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, sujud ni mempunyai pelbagai kebaikan tanpa ditandingi oleh mana-mana perbuatan. Sebab sujud ini kita pengiktirafan kita selaku hamba Allah. Kita ni adalah hamba Allah yang lemah. Dan dia adalah yang maha hebat. Kita lemah. Kita hamba yang dhaif. Betul. Dia adalah yang maha hebat. Maka sebab itu kita sujud. Sebab tu kita hari ni, kita pun praktikal sujud ini, kita nak tunjuk. Tetapi saya kalau jumpa orang yang sehebat mana, saya takkan sujud. Tak kira lah hebat, kaya setakat mana, pangkat dia besar mana, kedudukan dia hebat mana, saya takkan sujud. Sebab tu kita hanya sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh sujud kepada harta. Betul. Kita tak boleh sujud kepada isteri. Kita tak boleh, hatta isteri pun Nabi sebut, kalau ada sujud selain pada Allah, aku akan perintahkan isteri sujud pada suami. Itu pun tak dibenarkan. Hanya yang sujud ada, sujud apa? Hebatnya suami ni sampai Nabi sebut macam tu. Itu pun tak dibenarkan. Sebab tu kita hanya meletakkan jabhah. Jabhah ni kita punya dahi hanya kepada Allah. Mulianya muka kita ni, kemuliaan itu hanya yang layak untuk kita tunduk hanya kepada Allah. Selain daripada tu tidak ada yang layak melainkan kepadanya sahaja. Sebab tu sahabat-sahabat, praktikkanlah, amalkanlah apa yang telah kita ajarkan tentang jenis-jenis sujud. Dan kita buatlah, kita tahu, maka mudah hidup kita. Kerana kita sebagai hamba Allah yang sangat lemah, maka kita hanya mengharapkan kepadanya yang maha agung lagi maha esa. Baik, sedikit doktor pelan tindakan kita selepas ini, selepas kita mengetahui pelbagai ilmu termasuklah dalam sujud ini, bagaimana persiapan kita selepas ini doktor? Silakan. Persiapannya adalah kena ulang kaji, baik, kena praktikkan, kalau boleh tengok sekali lagi supaya kita faham betul-betul apa yang kita belajar. InsyaAllah. Baiklah, doa ringkas daripada Al-Fadhil doktor, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan-Mu ya Allah. Kami menadah tangan kepadamu ya Allah, mengangkat keagunganmu ya Allah, mengatakan keesaanmu ya Allah. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau ya Allah. Ya Allah, kami manusia yang sangat lemah ya Allah. Kepada Engkau kami bergantung, kepada Engkau kami bersandar. Kami banyak melakukan dosa ya Allah. Sama ada kami mengetahui ataupun tidak, sama ada yang baru ataupun yang lama ya Allah, sama ada kami sengaja ataupun tidak ya Allah,
maka ampunkanlah segala dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Sekiranya Engkau tidak mengampunkan dosa kami, maka kami termasuk dalam golongan orang yang rugi lagi zalim ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Rahmatilah mereka seperti mana mereka merahmati kami sewaktu kami kecil. Ya Allah, berkatilah ilmu majlis kami pada hari ini ya Allah. Berikanlah kepada kami kefahaman. Jadikanlah kami mengikut sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ringankanlah lidah kami untuk berzikir kepadamu ya Allah. Ringankanlah tubuh badan kami untuk sentiasa mengerjakan amal ibadah kepadamu ya Allah. Ikhlaskanlah hati kami untuk kerana-Mu ya Allah. Ya Allah, terimalah segala permintaan dan doa kami. Ya Allah, jika ada di dalam kalangan kami yang sakit, sembuhkanlah. Jika ada dalam kalangan kami yang berhajat kepada sesuatu, perkenankanlah hajat kami ya Allah, jika ia baik dan Engkau redha ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad. Alhamdulillah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada yang berbahagia Dr. Nur Muhammad Hadi kerana sudi bersama dengan kami. Kita belajar tentang menyingkap jenis-jenis sujud. InsyaAllah masa depan kita akan bersama lagi Doktor ya. Tapi ramai yang nak tanya ni, bila lagi nak belajar tips dan juga amali solat ni? InsyaAllah amali setiap hari Selasa. Setiap hari Selasa. Jadi nantikan minggu depan tips-tips dan amali bersama dengan Dr. Nur Hadi. Dan jangan lupa saksikan Tanyalah Ustaz bersama dengan Dr. HD setiap Selasa dengan topik yang menarik serta amalan secara praktikal. Baiklah, moga-moga dengan sujud kita dengan ikhlas, dekatlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana tidak lain dan tidak bukan tempat kembali kita juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Dai Hadari, mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Doktor. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar al-qahharul wahhabur razzaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'izzul mudhillus sami'ul basirul hakamul 'adl al-latiful khabir al-halimul 'azim al-ghafurul syakur al-'aliyul kabirul hafizul muqit al-hasibul jalil al-karimur